Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita sekali lagi. Baik, kita akan sambung hari ini dengan subtopik 1.2 mikroorganisma berfaedah. Okey, mari kita lihat. Aplikasi mikroorganisma berfaedah. Okey. Kegunaan mikroorganisma yang berfaedah ni kita akan dapat lihat ke dalam 3 bidang utama, iaitu perindustrian, pertanian dan juga perubatan. Okey, kita lihat dulu dalam bidang perindustrian. Tengok kegunaan dia. Okey, awak tengok kegunaan mikroorganisma. Tengok roti tu. Okey, roti yang kita makan tu boleh menjadi lebih sedap, lebih cantik, lebih gebu kan. Mungkin lebih lembut. Okey. Macam mana? Okey, ianya disebabkan oleh yeast yang kita guna akan menghasilkan gas karbon dioksida yang akan menaikkan adunan roti tersebut. Ni. Okey, yeast tadi dia benda hidup, jadi dia akan melepaskan gas karbon dioksida. Jadi gas tersebut akan terkepung kat situ lah. Macam awak tiup belon kan, awak tiup belon akan kembang. Sebab apa? Udara tak boleh keluar. Okey. Baik, seterusnya kita akan lihat minuman. Tengok dalam Yakult. Dalam Yakult ada sejenis bakteria, Lactobacillus bacteria, yang menguraikan molekul besar makanan menjadi kecil untuk mudah diserap oleh usus. Kan? Okey, tengok ni contoh. Katakanlah makanan kita makan tu bentuk dia besar macam ni, saiz dia. Okey, bakteria Lactobacillus akan mencerna, menghancurkan menjadi struktur yang lebih halus. Nampak? Bila dah halus, dah kecil, mudah untuk diserap oleh usus badan kita kan. Okey, seterusnya untuk barangan kulit. Tengok bakteria apa ni? Bakteria Bifidobacteria species dan Lactobacillus subtilis species. Okey, dia boleh membantu kita untuk menghasilkan barangan kulit. Macam mana? Dengan membersihkan lemak-lemak yang ada dekat kulit haiwan tersebut. Nampak? Dia bersihkan, dia buang. Dia macam sabun, dia cuci sampai bersih. Bila dah bersih, barulah kita boleh proses untuk buat handbag dan sebagainya. Okey, baik. Habis kita tengok pula dalam bidang pertanian. Tengok apa bakteria boleh bantu kita. Tengok, okey. Bakteria penitritan memproses sebatian nitrat supaya boleh diserap oleh akar tumbuhan. Nampak? Okey, dua jenis bakteria ni. Nitrobacteria species dan juga Nitrosomonas species. Dia memproses garam mineral dalam tanah tersebut supaya dapat diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Nampak? Okey, dan satu lagi, okey, dia membantu pencernaan haiwan. Okey, bakteria Bifidobacteria species ni membantu dalam proses pencernaan haiwan. Sama seperti bakteria tadilah. Yang kita tengok tadi tu, Lactobacillus bulgaricus. Sama fungsi dia. Okey, seterusnya kita akan lihat dalam bidang perubatan. Ada 3 ni. Insulin, antibiotik dan juga vaksin. Okey, untuk insulin, bakteria seperti bakteria apa ni? Bakteria DNA rekombinan E. coli. Fungsi dia adalah untuk membantu glukosa, glukosa ni gula, dalam darah masuk ke sel. Nampak? Ni glukosa masuk dalam sel. Jika tidak, kepekatan glukosa ataupun gula dalam darah akan tinggi, yang boleh menyebabkan kencing manis. Nampak? Kalau gula tak masuk dalam sel, okey, dekat sini banyak gula, jadi kepekatan dia tinggi, maka akan menyebabkan kencing manis. Macam itulah. Okey, seterusnya antibiotik dan juga vaksin. Okey, saya zoom sekejap. Okey, antibiotik. Okey, antibiotik ni, okey, kita akan berikan kepada orang yang sakit. Okey, manakala vaksin adalah untuk orang yang sihat. Kan? Okey, antibiotik ni untuk orang sakit. Katakanlah ni kotak ni, okey, ni saya ambil contoh daripada game PUBG kan. Okey. Okey, katakanlah kotak ni badan kita Okey, antibiotik adalah untuk orang yang sakit. Katakanlah kotak ni badan kita, okey. Badan kita diserang oleh 2 bakteria jahat yang kuat. Ni. Okey. Jadi kita memerlukan antibiotik. Antibiotik ni akan menjadi bakteria baik yang akan menentang
bakteria jahat yang kuat tadi. Okey. Bakteria yang baik ini akan bertindak sebagai antibodi. Okey. Antibodi yang akan menentang bakteria jahat yang kuat tadi. Okey. Okey. Manakala vaksin pula, vaksin pula adalah bakteria lemah yang disuntik masuk ke dalam badan kita. Okey, vaksin ni diberi kepada orang yang sihat. Okey, disuntik bakteria lemah masuk ke dalam badan. Kenapa pula badan kita sihat tak ada bakteria jahat? Okey, lepas tu disuntik pula bakteria jahat yang lemah masuk ke dalam badan. Kenapa jadi macam tu? Bila disuntik bakteria jahat yang lemah masuk ke dalam badan, okey, antibodi badan kita, okey, yang sedang menyorok ni, sebenarnya badan kita ada antibodi. Okey, tetapi dia suka menyorok. Dia takut. Jadi sekarang ni bila kita suntik bakteria jahat yang lemah masuk dalam badan, okey, dia akan tengok, antibodi kita ni akan tengok, oh bakteria ni lemah. Okey, jahat tetapi lemah. So aku ada chance, aku boleh serang dia, aku boleh menang bila aku lawan dengan dia. Jadi bila dia tengok lemah, jadi dia akan keluar dan terus menyerang. Okey? Sebab apa? Dia yakin dia boleh menang. Okey, jadi bila dia dah keluar, dia takkan masuk balik. Antibodi kita ni. Itulah peranan vaksin. Okey? Kita bagi vaksin kepada orang yang sihat untuk mengeluarkan antibodi kita yang menyorok tersebut. Bila dia dah keluar, dia takkan masuk dah. Dia duduk kat depan tu. Duduk kat depan tu, bila esok-esok datang bakteria jahat yang kuat, dia akan lawan sampai menang. Itulah fungsi vaksin. Esok kita kan kena ambil vaksin corona esok. Macam itulah ceritanya. Okey. Jadilah itulah beza dia, okey, antara antibiotik dengan vaksin. Antibiotik diberi kepada orang yang sakit, manakala vaksin diberi kepada orang yang sihat. Okey. Tadi macam tadi tu antibiotik, okey. Yang ini adalah antibodi yang kita ambil daripada bakteria. Yang kita suntik ataupun kita makan. Bakteria apa nama dia? Bakteria, contoh Penicillium scripscoginum. Ni contohlah. Ni bakteria yang menghasilkan antibodi tadi kita ambil. Jadi bila kita ambil, jadi bakteria tersebut akan melawan bakteria yang jahat yang kuat tadi tu. Kan? Jadi ini antibodi daripada luar, bukan badan kita. Tapi dalam badan kita juga ada antibodi. Tapi dia menyorok. Dia sorok kat mana? Dia sorok dekat mana? Ni. Dekat bangunan biru ni. Contohlah. Dia sorok belakang ni. Kenapa dia sorok? Kenapa dia tak keluar? Sebab bakteria jahat yang kuat ni adalah kuat. Dia tak berani untuk keluar untuk lawan buat pertama kali. Okey. Dia tak berani. Kalau dia lemah, dia akan keluar. Masalahnya dia kuat. Bakteria jahat ni kuat. Jadi dia tak keluar. Jadi siapa nak lawan bakteria jahat ni? Yang kuat ni. Antibodi yang kita ambil daripada luar. Nampak tak? Okey, itulah dia antibiotik. Diberi kepada orang yang sakit. Manakala vaksin diberi kepada orang yang sihat. Okey. Okey, habis, senang. Okey, next. Okey, larutan pembersih ekoenzim. Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang boleh diolah melalui proses penapaian. Ni gambar aja ekoenzim. Okey, sebenarnya ekoenzim ni adalah sabun pencuci yang kita boleh buat sendiri dekat rumah. Yang ni bahan pencuci kimia yang kita boleh beli dekat kedai. Sebenarnya sabun pencuci kita tak boleh beli, kita boleh buat kat rumah sebenarnya. Okey. Jadi sabun ini dipanggil ekoenzim. Okey. Jadi kita tengok perbezaan antara ekoenzim dengan sabun pencuci kimia. Kita tengok perbezaan dia. Okey, perbezaan dari sudut proses penghasilan. Okey, ekoenzim dihasilkan melalui proses penapaian sisa pertanian. Kan kita ambil sisa-sisa buah-buahan yang busuk, okey, sisa-sisa sayur yang dah busuk tu, kita boleh proses dia.
dengan melalui proses penapaian. Macam kita buat tapai lah. Kita simpan sampai dia masam. Dia jadilah. Kan? Berapa lama nak simpan? Proses ini mengambil masa selama 3 bulan. Kita simpan sampai dia mereput. Dia akan jadi ecoenzyme. Okey, manakala untuk bahan pencuci, proses dia dengan menggunakan bahan kimia lah. Dia campur ni jadilah dia. Okey, seterusnya tindakan terhadap lemak dan grease. Okey, ecoenzyme dia menguraikan lemak dan grease kepada molekul yang lebih halus. Itu tindak balas dia. Manakala untuk bahan pencuci kimia, okey, dia mengemulsikan lemak dan grease kepada buih. Dia menghasilkan buih. Tindak balas dia akan menghasilkan buih. Yang ni tak. Okey, dan seterusnya mudah digunakan. Okey, untuk ecoenzyme dia tidak perlu disental dengan lemak dan grease kerana ianya mudah ditanggalkan. Manakala untuk bahan pencuci kimia perlu disental dengan kuat. Beza ni. Okey, seterusnya saliran tersumbat. Okey, ecoenzyme, molekul kecil yang dihasilkan oleh ecoenzyme tidak menyumbatkan saliran. Okey, manakala untuk bahan pencuci kimia, buih yang dihasilkan oleh sulfatan boleh menyumbatkan saliran. Buih kalau kita basuh banyak sangat ada buih, boleh menyebabkan saliran singki tersumbat. Okay, contohlah. Okey, seterusnya kos pembuatan. Untuk ecoenzyme rendah, untuk bahan kimia tinggi. Okey, penghasilan sisa untuk ecoenzyme kurang. Dan untuk bahan pencuci kimia banyak. Dan last sekali, kesan alam sekitar. Okey, ecoenzyme adalah produk mesra alam. Manakala untuk bahan pencuci kimia dia boleh mencemarkan alam sekitar. Sebab apa? Kita buatkan kilang kan. Bila buatkan kilang akan menghasilkan asap. Asap tersebut boleh mencemarkan alam sekitar. Okey. Okey. Baik, kita tengok macam mana perbezaan antara ecoenzyme dan juga bahan pencuci kimia tersebut. Okey, kita tengok. Okey, kita lihat pula bagaimana ecoenzyme dapat dihasilkan.
apa yang kita perlukan adalah fruit waste, iaitu sisa-sisa buah-buahan ataupun sayur-sayuran, kan, dan dicampurkan dengan gula perang ataupun gula biasa pun boleh. Lepas tu campurkan dengan air. Lepas tu biarkan selama 3 bulan. Okey, ni nisbah dia. Nisbah dia sebanyak 3, 1, 10. Biarkan selama 3 bulan. Tengok. Nampak dia jadi macam ni. Okey, ikut enzim. Dia sebenarnya bukan juga boleh digunakan untuk kita basuh. Tetapi ia juga boleh digunakan untuk baja tumbuhan sebenarnya. Okey. Okey, next. Okey. Seterusnya, serum bakteria Lactobacillus species. Ia digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem cairan. Samalah macam ecoenzim tadi. Ni fungsi dia, awak tengok. Nampak? Tandas tersumbat. Nampak? Sinki pun tersumbat. Nampak? Bila kita letak benda tu, nampak? Dia boleh menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Okey, sama macam ecoenzim. Okey, next. Okey, dah sampai latihan. Okey. Itu saja yang kita perlu belajar pada hari ini. Jadi, sekarang ni saya nak buat latihan lah macam biasa. Dah siap? Nanti hantar dekat saya. Okey. Okey, bagi pelajar yang ingin melihat kembali pembelajaran kita pada hari ini, boleh pergi kepada channel Cikgu Taufik lah. Channel saya. Okey. Baik, sekian. Itu saja untuk hari ini. Sekian.